warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wad dalalah 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kitab Risalah Al-Misbah Al-Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Sambung pada perbahasan bab yang terakhir. Kata dia, wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Syekh Daud Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, kata dia, dan diharamkan pula mendedah aurat perempuan di hadapan lelaki yang helak, kerana ia sebab bagi keinginan nafsu yang menjadi tangga bagi berzina. Jadi sambung perbahasan berkaitan dengan maqasid yang 5. Sekarang ni dalam bab memelihara, wajib memelihara nasab. Ini dia panggil wajib memelihara nasab. Bila wajib memelihara nasab, maka apa-apa sahaja yang merosakkan dan mensongsangkan nasab, hukum dia haram. Antaranya ialah berzina lah. Maka apa-apa wasilah pertengahan, jalan pertengahan yang membawa kepada zina, maka hukum dia haram. Antara dia ialah apa? Iaitu berzina. Apakah perantaraan untuk berlaku zina? Antaranya ialah melihat aurat. Maka melihat aurat hukum dia haram. Maka sekarang dia kata musannif sambung dia, dan diharamkan pula mendedah aurat perempuan di hadapan lelaki yang helak. Helak ni ajnabi lah. Dia terjemahan bahasa Melayu ke dalam bahasa daripada bahasa Arab, ajnabi kepada helak. Ada perempuan saja ke? Sama lelaki pun. Lelaki pun diharamkan mendedahkan aurat dia ke hadapan perempuan. Seperti mana perempuan diharamkan mendedahkan aurat di hadapan lelaki, itu juga sebaliknya. Maka apakah aurat perempuan? Dibahas dalam kitab-kitab fiqh cukup panjang, khilaf ulama. Pandangan pertama ialah pandangan mengatakan aurat perempuan di hadapan lelaki ialah seluruh tubuh. Seluruh tubuh tanpa kecuali. Itu pandangan mu'tamad lah. Tapi biasa tu kita tak pakai di tanah Melayu, sebahagian orang saja. Pakai purdah niqab tu, dia pakai tu lah, nombor 1. Tu pandangan mu'tamad mazhab Syafi'i. Pandangan kedua ialah seluruh tubuh kecuali muka dan tapak tangan. Itu aurat dia. Itu aurat di hadapan ajnabi lelaki yang nombor 2, dan itu aurat dia ketika sembahyang. Mana selain daripada anggota muka dan tapak tangan, kalau terdedah tidak sah sembahyang dia. Tidak sah ataupun batal sembahyang dia. Kalau dia sembahyang, dikira macam tak sembahyang lah. Sebab apa? Terdedah aurat dia. Mana aurat yang terdedah? Contohnya kaki. Hukum dia tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i tidak sah mendedahkan selain daripada muka dan tapak tangan. Tapak tangan tu maksudnya tapak hak depan belakang lah. Depan dengan belakang. Tu maksud tapak tangan tu. Bukan tapak tangan hak ni je, hak ni aurat bukan. Dua-dua je lah.
Dipanggil zahir tangan, batin tangan. Dua-dua ni tak ada masalah. Dua-dua ni bukan aurat lah dalam sembahyang. Begitu juga di hadapan ajnabi atas pandangan yang kedua. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, sebab apa haram? Kerana ia mendedahkan aurat itu, sebab bagi keinginan nafsu yang menjadi tangga bagi berzina. Itu dia sebab dia. Dah kita kata, aku tengok dia tak membawa berzina pun tak haram ke? Haram juga. Ini hikmah saja. Bukannya illah hakiki, sebab begini baru jadi haram dah. Bukan makna kalau kita kata, kalau dia tengok kita tak bersyahwat, tak apalah kita dedah. Bukan itu. Macam arak arak kalau setitik masuk dalam mulut tak mabuk. Kira halal gitu, tak halal juga. Dia panggil haram zati, dia panggil. Haram bukan dengan sebab tengok sebab. Yang sebab ni ke belakang dia panggil apa? Benda hikmah dia. Contohlah arak tu setitik masuk dalam mulut kita, itu haram juga walaupun tak mabuk. Sebab dia panggil haram zati. Haram sebab diri arak tu, haram sebab berzina tu sendiri. Bukan dengan sebab haram dengan sebab aurat tu sendiri. Bukan dengan sebab dia syahwat baru haram, dia itu mabuk baru haram. Bukan. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan diharam pula berkhalwat lelaki dengan perempuan. Khalwat ni berseorangan dalam satu bilik ke, dalam satu ruangan ke, ada lelaki ada perempuan, dua-dua tu ajnabi belaka, tanpa ada orang lain, tanpa ada lelaki lain, tanpa ada perempuan lain yang dalam ruangan yang sama, maka hukum dia haram. Contoh antaranya apa? Contoh kita mudah-mudah kata, masuk lift masuk lift, seorang perempuan seorang lelaki, elokkan tu dia panggil khalwat tu. Yang khalwat ni bukan tunggu zina. Biasanya khalwat kita kata khalwat ni berzina. Khalwat ni bahasa Arab. Khalwat ni berseorangan antara lelaki dan perempuan, tak ada orang lain melainkan dia berdua saja, dan dua orang ni ajnabi belaka. Itu hukum ni haram. Ni banyak orang tak ambil perhatian. Kena ambil perhatian. Itu hukum dia haram. Sebab tu dalam walimatul urus contohnya, kalau ada berkhalwat antara lelaki dengan perempuan, makna bercampur antara lelaki dan perempuan tempat makan tu, ataupun campur lelaki dan perempuan di majlis tersebut, maka tak wajib kita pergi walimah tu, sebab walimah tu sudah jatuh haram. Sebab berlaku percampuran antara lelaki-lelaki dan perempuan, sebab tu kena pisah. Tempat makan lelaki, perempuan. Ni pun ramai orang tak buat juga. Nak kahwin dah pun tak kerti hukum. Kahwin lagu mana? Walimah tu buat hak asing, lelaki-lelaki, perempuan. Boleh buat, tak ada masalah. Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih, dia panggil. Ini campur juga. Tu orang belajar, kalau tak belajar lagi dah campur. Tu tak orang belajar campur dah. Ni kalau tak belajar lagi dah tak tahu. Dan kalau belajar, dia belajar tahu dah, dia buat juga, lagilah tambah haram kan tu. Lagilah tambah dosa dia. Dia buat satu benda yang dia tahu benda tu haram, tapi dia buat juga. Kemudian kata musannif rahimahullah taala, dan sebagainya daripada perkara yang menjadi sebab bagi merosakkan nasab. Apa-apa saja yang membawa kepada merosakkan nasab, maka hukum dia ialah haram. Kemudian kata musannif yang kelima, yang terakhir, ialah kemaluan dan kehormatan. Dia panggil maruah lah. Maka wajib dipelihara akan kehormatan itu dengan menjauhi seorang daripada mengerja dan melakukan perkara-perkara yang menghilangkan kemaluan dan kehormatan seseorang. Kemaluan di sini mana kehormatan lah. Bukan kemaluan hak zakat tu, bukan. Kemaluan ni ada banyak. Kemaluan zakat tu, farah tu, ataupun kemaluan tu makna maruah. Di sini maksud dia maruah lah, muruah, menjaga maruah. Hukum dia wajib. Apa-apa yang boleh menyebabkan jatuh maruah, maka dia dipanggil tidak adil. Dia tu setiap orang ni ada adalah ni keadilan ni lah. Sebahagian ulama mazhab Syafi'i kata mensyaratkan untuk jadi wali nikah ni mestilah adil. Apa maksud adil? Iaitu dalam kitab Al-Iqna' sebut Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu taala sebut al-adalah, adil ini ialah dia tak buat dosa dan dia itu tak buat perkara-perkara yang menjatuhkan maruah.
Jadi perkara-perkara yang menjatuhkan maruah kalau buat kadang-kadang tak haram tapi jatuh maruah. Contoh mudahnya lah kita pekor sebut, kalau orang alim tu dia tak ada pakaian yang sesuai untuk pergi sembahyang Jumaat. Dengan sekira-kira kalau dia pakai baju singlet saja akan jatuh maruah dia sebagai orang alim, maka waktu tu tidak digalakkan untuk dia sembahyang Jumaat. Sebab tidak ada pakaian yang sesuai untuk dia pada ketika itu. Bertahap tu agama kita menjaga maruah seseorang. Maruah setiap orang berbeza. Maruah tukang sapu lain, maruah orang alim lain, maruah orang yang maruah orang yang ahli masjid lain, orang soleh lain, lain-lain belaka. Kata musannif rahimahullahu taala, maka kerana inilah dihadkan akan orang yang menuduh ia orang akan yang berjuruh. Apa berjuruh? Budi pekerti yang baik. Juruh lah, juruh. Juruh lah. Juruh ni baik lah. Itu di bahasa kita ni. Dihad ni mana dihukumkan hudud. Akan orang yang menuduh ia orang akan yang berjuruh, yakni yang budi pekerti yang baik serta beriman. Dia tuduh apa? Tuduh zina. Biasa tuduh yang kena hudud ni zina lah. Perempuan tu tak berzina pun, kita tuduh dia berzina. Kita kena hudud kalau tak ada saksi. Kena rotan. Kita dia panggil ada had qazaf, dia panggil. Had menuduh hudud, hukum hudud menuduh seseorang berzina padahal dia tak berzina. Dalam keadaan kita tidak membawa saksi yang cukup 4 orang, maka dia panggil itu tuduhan zina. Hukum dia haram kerana sudah mencemarkan maruah orang lain, iaitu kita menuduh orang lain zina dalam keadaan dia tak berzina pun. Dan ditazirkan, ditazir ni bayar denda oleh hakim akan orang yang menuduh ke atas orang yang tidak berjuru. Kalau orang tu memang tak berjuru dah, memang orang jahat lah, tapi kita tuduh saja. Tadi tuduh orang baik, ni tuduh orang jahat. Tuduh ni makna benda tu dia tak buat tapi kita tuduh. Walaupun dia tak berjuru, walaupun dia tu orang jahat, tapi dia tu tak buat benda jahat tu, kita tuduh dia. Tu kena takzir, kena orang panggil kena denda lah. Mudah ceritanya kena denda lah. Macam contoh ada sign buat tulis siapa yang buang sampah di sini kena denda RM500. Takzir lah tu. Sebab apa? Sebab dilarang mencemarkan maruah orang walaupun dia itu orang jahat sekalipun. Dan diharamkan sangka jahat sama-sama sendiri. Dia panggil apa? Su'udzan. Sangka ni ada dua, husnudzan, su'udzan. Husnudzan sangka baik, su'udzan sangka jahat. Sangka jahat ni hukum dia haram. Kecuali memang dia betul-betul tersalah lah, terbabit dalam kesalahan tu, memang tak ada apa lah tu. Ni kalau dia tak ada apa, kita syok wasangka hak buruk pada dia padahal dia tak buat apa pun, itu hukum dia haram kerana boleh menjatuhkan maruah dia. Boleh menjatuhkan maruah seseorang yang lain kalau sekira-kira kita mensyok ke sesuatu keburukan yang dia tak buat pun. Habis. Dan diharamkan pula membongkar rahsia sama-sama sendiri. Rahsia, bila kata rahsia wajib dijaga. Tambah pula aib sendiri. Hukum dia haram kita menyebarkan aib sendiri. Hukum dia haram. Itu disebut dalam kitab Allah Hasyiah Al-Bijirmi Al-Iqna' Syarah Matan Abi Syuja'. Hukum dia haram menyebarkan aib sendiri. Hukum dia ialah haram. Aib itu aib yang membabitkan dosa lah. Sebab aib ni ada banyak kategori pula. Dia ada aib dalam bab perkahwinan, aib dalam bab dosa. Dalam bab munakahat, dalam kitab An-Najmul Wahash fi Syarhil Minhaj, Syekh Al-Allamah Ad-Damiri rahimahullahu ta'ala sebut, kalau seseorang lelaki itu diminta untuk menyebutkan aib dia, adakah patut disebut ataupun tidak? Contoh seorang wanita ataupun seorang wanita nak minang laki-laki, nak kahwin dia lah, jujur, adakah aib pada diri dia? Jadi aib di situ ulama tafsirkan, ulama perincikan aib apa. Kalau aib berkaitan perkahwinan, hukum dia wajib. Contoh dia, saya ni mandul lah, wal'ayadzubillah. Saya ni mandul, itu aib dalam perkahwinan, wajib sebut. Kalau tidak, dia panggil menipu. Kalau dia mandul, dia tak bagi tahu dia mandul, pas kahwin tiba-tiba tak nak jimat dia, contoh dia boleh minta cerai. Hukum dia harus.
Ada hak bagi perempuan tu minta cerai, sebab dia panggil sudah menipu. Dalil dia daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar syarah matan Abi Syuja'. Lebih kurangnya begini, Nabi sallallahu alaihi wasallam nikah dengan seorang perempuan. Pada malam pertama tu, rupa-rupanya perempuan tu ada bintik-bintik putih di pinggang dia yang dia tak sebut sebelum kahwin dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun menceraikan dia. Dia bagi balik ke keluarga dia. Dia pun kata ke keluarga dia, kamu telah menipu aku. Apa? Sebelum kahwin tak mau bagi tahu aib dia. Aib dia ialah apa? Ada sopok, ada putih-putih di belah pinggang. Dia tak bagi tahu. Ingat sempurna lah. Maka disitulah dalil menunjukkan kalaulah benda yang sepatutnya aib perkahwinan dia perlu bagi tahu, dia tak bagi tahu, maka boleh cerai. Diharuskan dan diberi pilihan untuk cerai. Jadi kalau aib berkaitan perkahwinan wajib bagi tahu. Tapi aib kalau berkaitan dosa sendiri yang tak berkaitan dengan perkahwinan, itu wajib tutup. Contohnya dia ni jenis mencuri. Orang tak tahu dia seorang, dia tahu dia ni pasien mencuri. Tu dia pun katalah ada aib apa-apa kata diri kau. Aib tu membabitkan dosa tak? Membabitkan dosa. Contoh dia, contohnya ialah mencuri tadi. Maka tak wajib dia itu bagi tahu, bahkan wajib dia itu sembunyikan. Taubat suku dengan Allah Ta'ala lah. Jangan bagi tahu aib dosa kita. Ni bagi tahu hukum dia haram. Bagi tahu aib dosa kita walaupun setelah kita bertobat pada orang lain, hukum dia haram. Jadi jangan kita bagi tahu dosa kita walaupun kita sudah bertobat sekalipun. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan diharamkan memaki hamun dan mengumpat. Ni semua benda yang menjatuhkan maruah orang. Maki hamun dia, apalah bodoh. Ni bodoh ni bukan bodoh melawak, ni bodoh sungguh lah. Bodoh hak maki tu, ni bodoh macam-macam tu. Roti bodoh atau roti kosong. Kalau saya lah sini saya tak tahu. Ni utara ni. Roti bodoh, roti kosong. Kalau bodoh hak bodoh melawak, bodoh hak bodoh maki bodoh. Ni hak bodoh maki ni. Tu hukum dia haram. Dan mengumpat orang, mengumpat ni mana apa? Iaitu bercakap sesuatu perkara yang mana benda itu dibenci oleh orang tersebut bila dengar, walaupun dalam hati sekalipun. Kata Syekh Al-Qayyubi rahimahullah dalam kitab Hasyiah Al-Qayyubi ala Kanzir Raghibi, dia kata walaupun dalam hati kita cakap dengan orang, dahsyat. Menyebut satu benda yang dibenci kalau dia dengar. Kemudian dalam kitab Aqidatun Najin, Tuan Minal Al-Fatani rahimahullah ta'ala memberikan peringatan pada kita. Bila kita sebut, contoh kita kata, dia ni sombong lah, ngumpat tak? Ngumpat. Tapi kita kata apa? Kita kata, saya ni bukan ngumpat, saya cakap benda betul. Kalau dia cakap gitu dalam keadaan i'tiqad, itu bukan ngumpat, hukum dia kafir. Kafir lalu. Apa? Sebab ngumpat itu hukum dia haram ijma' ulama. Bila haram ijma' ulama, benda yang dia kata tu ngumpat, tiba-tiba dia i'tiqad itu bukan ngumpat, hukum dia seolah-olah menghalalkan benda yang haram, maka hukum dia kafir. Ni jaga-jaga. Tapi kalau mulut dia sebut, aku tak ngumpat ni, dalam hati dia kata, hak ni mengumpat, tu tak ada masalah. Tu fasik lah. Siapa nak mengaku dia ngumpat orang? Kalau siapa nak mengaku. Ngumpat ni ialah cakap pasal orang, dia buruk. Habis ngumpat tu. Tak kisahlah betul ke tak betul. Betul tu lah ngumpat. Hak tak betul fitnah dia panggil. Jadi bahaya, hati-hati. Kitab Tuan Minal sebut, kalau seseorang itu mengumpat orang lain, kemudian dia kata, aku bukan mengumpat ni, aku cakap benda betul, dalam keadaan dia i'tiqad itu bukan mengumpat, memang betul-betul bukan mengumpat, maka boleh jatuh kafir. Jaga-jaga. Ini disebut oleh Tuan Minal Al-Fatani rahimahullah dalam kitab Aqidatun Najin fi ilmi usuluddin, kitab yang bahaskan ilmu usuluddin, tapi dalam bab akhir itu ada sikit tasawuf. Dia ada antaranya ialah bab ngumpat ni. Dan sebagainya daripada perkara-perkara yang menghilangkan kemaluan dan kehormatan seseorang. Apa-apalah yang menghilangkan kehormatan seseorang, maka hukum dia ialah haram. Yang keempatnya, yang keenam daripada enam, harta. Harta pula. Benda yang kita wajib jaga ialah harta.
maka wajib dipelihara akan dia akan harta itu daripada membinasakan dia, membinasakan harta dengan ketiadaan membenar oleh syarak. Syarak tak bagi musnah ke harta, kita musnah ke harta, hukum dia haram. Kita kena jaga harta elok. Kerana inilah, kerana wajib jaga harta ni diharamkan mencuri. Ini curi harta orang. Sebab antara benda yang wajib oleh syarak ialah pelihara harta. Tiba-tiba kita mencari harta orang, mencuri harta orang, merompak harta orang, hukum dia haram. Berjudi pun ambil harta orang tak? Kita taruh sesuatu, apa-apalah. Contoh Argentina lawan dengan Perancis, siapa menang? Dia pun pakat bagi seorang RM10. Siapa sokong Perancis, kalau menang sungguh, dia dapat berlaku. Siapa sokong Argentina, menang sungguh, dia dapat berlaku. Itu judi. Tu ambil harta orang dalam keadaan pertaruhan. Tu pun hukum dia haram. Ijma' ulama haram. Samalah pertandingan. Kalau pertandingan itu contohnya dia buat yuran RM10, contohlah dia panggil pertandingan mancing, RM10 seorang. RM10 seorang, hasil daripada kumpul RM10 seorang ni, pemenang dia akan dapat semua duit itu. Tu pun judi. Tu pun judi. Judi dalam selimut dia panggil. Nampak macam bukan judi sebab tak ada kad truk tu. Biasa judi, kad truk ni judi. Beri barang hadiah. Dia gini. Sama juga hadiah tu. Dia gini, nak bagi elok judi senang je. Contoh 50 orang tu, 50 orang bertanding. Dia kena buat undian, seorang tak payah. Seorang tu tak payah bayar apa. Undian. Seorang dari 50 ni tak payah. Seorang tu bayar RM10. Hasil kutipan tu kita bagi kepada pemenang. Tak kisahlah berbentuk diberi hadiah ke, dibagi wang balik ke kepada pemenang, tapi seorang dalam 50 ni tak payah bayar. Tu tak jadi judi. Tu dia panggil nak elok daripada judi. Tu elok dia lah. Kalau nak buat lah. Jadi paling kurang seorang, bukan mesti seorang, 10 orang pun tak apa. Mana dalam 50 orang tu mesti seorang paling kurang tak payah bayar RM10. Siapa yang tak payah bayar tu? Undi lah. Tu. Takkan aku semua aku belakang je. Undi lah. RM10. Kawan ni tak payah bayar. Lain semua kena bayar. Tu tak jadi judi. Tu hilah dia. Tu harulah tak ada masalah. Ini nak buat pertandingan pun kena gaji juga. Ni banyak orang pertandingan dia ambil belakang hasil daripada kutipan duit tu bagi hadiah melalui hasil duit tersebut. Itu judi. Kalau dikutip belakang. Senang kan, tak payah kutip beberapa orang. Lain semua kutip belakang kecuali beberapa orang. Kecuali beberapa orang tu undi lah. Tak kisah lah tengah apa pun, bola ke mancing ke apa ke, ikutlah. Habis. Kemudian kata musannif rahimahullah, membazir dia panggil amalan syaitan. Membazir ni apa dia? Dia ada beza. Dia ada beza. Dia dalam kitab dalam bahasa Arab dia ada panggil at-tabdzir wal israf. Dalam kitab Hasyiah Asy-Syirwani ala Tuhfatil Muhtaj, Syekh Abdul Wahhab Asy-Syirwani rahimahullah taala membezakan antara al-israf at-tabdzir. Kalau terjemah Melayu dua-dua bazir lah kau. Al-israf bazir, at-tabdzir bazir. Dah apa beza? Maka bahasa Arab dia detail. Al-israf itu ialah menguruskan harta, ataupun kita kata membeli sesuatu untuk kita manfaatkan dan dia berlebihan. Itu al-israf. Itu al-israf. Contoh kita beli emas. Ini biasanya dalam bab zakat lah, al-israf, dibahas bab israf ni. Contoh Terengganu ni, uruf dia orang perempuan pakai 800 gram emas, contoh sebagai perhiasan. 800 gram maknanya kalau dia ada emas bawah 800 tak payah zakat lah. Yang emas ni emas untuk dia pakai lah, bukan emas simpan. Emas simpan tu kena bayar. Ni emas perhiasan. Dia beli kat kedai, rantai tangan, rantai kaki, rantai leher, kali apa, timang-timang belakang tak sampai 800 gram. Tu dia kira tak payah zakat. Tu dia panggil mengikut uruf Terengganu 800. Contohlah ni, uruf berapa gram tu kena rujuk pusat zakat lah. Ni contoh kita bagi. Tiba-tiba dia ada 1000 gram, makna 1 kilo emas.
1 kilo emas perhiasan dia. Jadi lebih berapa? 200 gram. Tu dia panggil al-israf. Terlajak lebih. Perhiasan dia guna tak? Dia guna, tapi lajak. Bila lajak ni hukum dia makruh. Bila makruh wajib zakat. Bila makruh wajib zakat. Maka kena zakat lah perempuan tersebut perhiasan dia. Kira lah 2.5 kali sekian. Tu jawab zakat lah. Tu contoh. Tu al-israf. Beza dengan at-tabdhir. At-tabdhir tu pun bazir juga. Bazir ni macam mana? Bazir ni ialah dia membelanjakan harta kepada benda yang dia tak mau pun. Dia tak berhajat pun benda tu dia beli juga. Contoh lah. Tu bazir. Contoh kita kata dia tak mau makan pun dia beli juga. Dia tak mau makan pun kenyang dah. Dia beli juga. Beli pahu tak makan. Tu bazir. Itu bagi tak ada masalah lah. Hak ni buang saya saja tu. Kalau bagi tak ada masalah. Dia beli lebih, dia bagi kat kucing ke, dia bagi kat orang ke, tak ada masalah tu. Itu dia panggil sedekah lah. Tak bazir tu. Dia ada tujuan lah tu. Tapi kalau dia tu nak makan untuk diri dia, dia beli banyak. Bulan puasa lah biasa dia seorang dia beli nasi 10 bungkus. Siapa nak makan? Contoh lah. Dia pun tak bagi kat orang pun, dia buang itu je. Tu tabzir, tu membazir. Dia tak perlu pun 10 bungkus, tapi dia beli juga. Hak tadi tu dia perlu, tapi lajak. Perhiasan tu dia perlu, tapi lajak sangat. Itu al-israf. Kalau benda yang dia beli tu dia tak berhajat pun dan tak patut membeli, dia beli juga, itu bazir. Tu beza bazir dengan israf. Sini hukum dia haram. Kerana bazir itu amalan syaitan. Habis. Kemudian menipu dan membelanjakan kepada perkara yang tidak dibenar oleh syarak. Dia beli apa? Dia beli kalau dalam mazhab Syafi'i kita, beli najis hukum dia haram, tak sah. Beli najis. Lepas tu isu pula, dah kita beli baju. Beli baju ada tahik ke mana? Dia boleh dapat, tapi bukan atas dasar akad jual beli. Dia atas dasar apa? Selain jual beli boleh. Contoh dia, contoh kita kata atas dasar akad hadiah, boleh. Duit sama, tapi kita bukan atas dasar akad jual beli, akad hadiah. Tu dalam mazhab Syafi'i sungguh lah. Kalau ikut mazhab, kalau ikut khilaf sikit boleh lah sebab ada manfaat tu ya. Tapi mazhab Syafi'i sungguh tak boleh sebab tu najis. Sama juga jual beli emas. Jual beli emas online. Hukum asal tak boleh, hukum dia tak sah. Tak sah. Jual beli emas online tak sah. Sebab apa? Sebab dia tak beri, dia panggil yadan biyadin, tak segera beri. Dalam mazhab Syafi'i mesti dalam satu akad, mesti berjumpa lah gini, berhadapan gini. Aku beli emas, dia bagi duit, dia bagi emas. Kita bagi duit, dia bagi emas. Itu baru sah. Tapi kalau tangguh online, dia post, hak tu kena pakai helah. Untuk sahkan jual beli tersebut. Lagu mana helah dia? Dalam kitab Fathul Mu'in sebut, helah dia ialah guna akad selain jual beli. Contoh akad hutang. Kita post mah. Kita kata post mah ni sebab apa? Bukan beli tak. Kita atas dasar kata aku hutangkan kepada kamu emas aku 1 kilo. Jadi hutang tu. Lepas tu kita pun bayar kepada dia. Aku hutangkan kepada kamu duit RM10,000 hutang hutang aku pada engkau. Aku hutangkan kepada engkau, yakni aku memberikan kamu hutang RM10,000. Masing-masing lepaskan hutang tu. Aku halalkanlah hutang RM10,000 aku. Aku halalkanlah emas kilo yang aku bagi hutang tu. Jadi tak ada masalah. Tak jadi jual beli di situ. Barang lain tak ada masalah. Dia panggil barang ribawi, emas perak. Emas perak ni barang ribawi. Barang ribawi ni dia tak boleh tangguh. Barang lain boleh lah. Lain tak ada masalah. Yang emas yang ada isu sikit. Sebab dalam masalah emas ni dia panggil dalam bahasa Arab an-naqdain, dua benda bernilai, iaitu perak dan juga emas. Dua ni dia ketat sikit cara jual beli dia. Dia mesti tak boleh bertangguh, dia mesti dalam satu majlis, dia mesti berhadapan, dia mesti kalau beri duit dia bagi emas, tak boleh beri duit lepas tu lama sikit bagi emas, ada jadi riba.
Kalau barang lain tak ada apa. Beli hitam tu tak ada apa tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan mengambilkan harta dengan jalan yang haram seperti makan riba. Macam tadilah, makan riba apa-apa lah. Contoh dia hutang dia 1,000, dia suruh bagi balik 1,200, tu riba. Ada 200 riba. Itu contoh lah. Kemudian mengambil cukai, yakni mengambil cukai terhadap orang Islam. Mengambil cukai untuk orang kafir boleh, orang Islam tak boleh, sebab mereka telah dikenakan zakat. Sebab tu guru kita dulu, ulama-ulama kita dulu, ketika zaman pemerintahan British dulu, dia kenakan cukai, dia marah. Dia marah, dia tentang sungguh. Sebab apa cukai-cukai ni tak boleh. Dia tentang sungguh. Kalau tengok sejarah lah, dia akan tentang sungguh pengambilan cukai terhadap penghulu-penghulu dan sebagainya. Dan makan suap, dia pakai makan suap, iaitu rasuah. Rasuah hukum dia haram, Apa itu rasuah? Dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, kitab tu ada 45 jilid. Semua ada berlaku dalam tu. Rasuah ni ialah dia memberikan satu manfaat untuk dapat sesuatu yang manfaat atas dia. Dia berikan kepada orang satu benda untuk orang itu pilih dia ke arah baik. Tu umur tu. Dia beri duit, dia beri makanan. Nanti tolonglah pilih aku jadi ketua kelas, contoh. Rasuah. Nampak kecil ya. Rasuah ni bukan tunggu besar, bukan tunggu pemimpin baru rasuah, bukan. Kadang-kadang kita ya, rasuah dah. Sebab tu kita akad, kita bagi benda tu kena niat elok. Kita niat hadiah ni, jangan niat rasuah. Jangan niat supaya kita naik, aku bagi ni niat, bagi aku naik ya. Dah, jangan. Kalau beri hadiah tak apa, kita bagi saja. Kita bagi saja benda itu tanpa mengharapkan dia naikkan kita. Tu tak jadi rasuah. Tu dia panggil hadiah. Sikit je. Kalau kita bagi sesuatu untuk supaya dia naikkan kita, tak kisahlah naikkan kita jadi ketua ke, bagi lulus periksa ke, apa-apalah, tu dia panggil rasuah. Jaga-jaga, rasuah hukum dia haram. Nabi SAW sebut dalam hadis, orang yang memberi rasuah dan penerima rasuah, hukum dia itu neraka. Neraka mana haram lah, bukan confirm surut neraka. Hukum dia haram. Itu pasti, ijma' ulama haram. Dan sebagainya daripada pengambilan yang haram. Habis. Itulah 6 perkara yang dinamakan 6 perkara tu kulliyat yang 6. Kulliyat ni kaedah umum lah senang ceritanya. Benda yang menyeluruh yang 6 perkara. 6 perkara ni meliputi segala perkara dalam kehidupan kita. Ada dari sudut agama, dari sudut akal, dari sudut maruah, dari sudut harta, dari sudut nasab. Itu semua perkara yang berkaitan dalam kehidupan kita, yang mana berlaku pada manusia sebagai asas dan pokok bagi seseorang yang beragama Islam selama hidup seseorang di dalam dunia ni. Bila dia seseorang tu hidup dalam dunia ni, tak terlepas daripada 6 ni. Ini kita sebut dulu tu, agama, akal, maruah, harta, nasab, apa nama tu, cara-cara 6 tu. Tak terlepas daripada 6 ni. Bila ada 6 ni yang wajib dijaga, maka mesti ada hukum-hukum syarak yang berkaitan dengan 6 ni. Lepas tu kita ada masalah peka. Kalau dalam bab ibadat, masalah agama. Dalam bab jinayat, biasanya jinayat contoh dalam bab akal, dalam bab khamar, itu membabitkan akal. Kalau bab zina, membabitkan maruah dan keturunan. Kalau dalam bab mencuri merompak, dalam bab harta, itu dalam bab jinayah lah. Habis. Dan daripada 6 itulah tercabang beberapa banyak hukum-hukum agama. Tu banyak tu. Tu dia panggil furu'. Sebab tu Syekh Dawud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, nama kitab dia Furu'ul Masail, cabang-cabang masalah tu banyak. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan yang terlebih besar daripada 6 itu ialah agama, hak paling utama agama. Dan yang 5 lagi itu boleh dikatakan barang yang ada di bawah agama itu. Mana agama? Antara 6 ni agama hak paling penting. Agama ni yang membabitkan ketika seseorang itu murtad ataupun tidak. Nak kena jaga agama ni. Sebab tu akidah penting. Nabi SAW berdakwah di Mekah 13 tahun akidah saja. Tak ada dah fiqh ni. Fiqh kat Madinah.
Semayang 1 hijrah, puasa zakat 2 hijrah. Waktu semayang puasa zakat tu waktu Madinah tu. Tapi di Mekah dia tidak ada syariat pekoh lagi. Tauhid je. Nak kata Allah Tuhan dia. 13 tahun ambil masa. Jadi agama sangat penting. Jangan bagi murtad, jangan bagi tercabut iman. Macam mana? Dengan belajar akidah. Sebab tu orang dulu tak ada terdengar orang Melayu ni murtad. Tak ada. Sebab apa? Akidah dia belajar. Sekarang murtad berlambak. Sebab apa? Tak belajar. Mari masjid tidak, mengaji tidak. Nak macam mana nak tahu agama akidah kita? Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan sebesar-besar barang yang boleh jadi rosak agama itu riddah. Apa riddah? Yakni keluar daripada agama Islam. Macam kufrun orang yang kufrun kafir, orang yang bersifat riddah murtad tu ya. Wal'iyadhu billahi min dhalika. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita daripada demikian murtad. Kerana jadi kafir seorang dengan murtad tadi, dan gugur segala ibadah yang sebelum daripada riddah. Jadi kalau orang yang murtad, bila dia buat ibadat tu habis pahala belaka. Habis dah kosong. Dia masuk Islam semula kosong. Macam tak buat benda apa. Bahaya. Jadi kita duk himpun daripada start balik tu, tiba-tiba umur 50 murtad, habis semua pahala. Kosong. Kalau orang kafir nak masuk Islam, tak apalah kosong, sebab dia memang asal kafir dah. Ni murtad ni kalau dia masuk Islam semula wajib qada sembahyang, wajib qada puasa. Sebab apa? Sebab asal dia Islam, patu murtad, patu Islam balik. Kecuali title sahabat. Kalau sahabat tu murtad kemudian masuk Islam balik, sahabat punya title tu kembali semula. Itu dalam mazhab Syafi'i lah. Dalam mazhab Maliki dia kata tak kembali title sahabat tu. Tu khilaf sikit lah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dan barang yang membawa kepada jadi murtad itu 3 perkara. Benda yang bawa murtad pula. Pertama daripada 3 perkara, i'tiqad yang salah. Sebab tu kita belajar akidah. Takut murtad weh. Tu. Tak sedar kita mari pakai serban dah, pakai ridak dah, pakai jubah dah. Mari lilit tekuk mayang Allahu akbar, rupanya kafir. Tu. Mati-mati baru sedar Allahu kafir. Tu tak mau. Tu kena belajar fardu ain tauhid ni supaya kita tahu ya akidah Islam ni betul ke tak. Ya akidah ni 3 ya, beriman, fasik, kafir, 3 ni. Kalau hukum fiqh banyak sikit, haram, harus, makruh, haram, harus, makruh, sunat, wajib. Banyak sikit lah. Tapi kalau akidah 3 ya. Apa yang kamu etikad ni, sama ada dia tu orang beriman, ataupun jadi fasik, ataupun kafir. Dia tak mau kafir. Kalau fasik pun tak mau dah, kafir betul lagi. Kalau fasik dia masih lagi kategori iman tapi cacat dia panggil. Kalau kafir ni tak ada iman terus. Kegelapan dalam hati, keseluruhan hati dia gelap. Kata Syekh Bajuri dalam dalam Hasyiah Fathul Qarib, Hasyiah Bajuri ala Fathul Qarib, hati orang kafir ni gelap gelimat, tak ada cahaya langsung daripada Allah Taala. Cabut agama, cabut iman, wal'iyadu billah. Seperti i'tiqad dengan ketiadaan Allah Ta'ala. Siapa yang mengiktikadkan Allah itu tiada, Tuhan itu tiada, kafir ijma' ulama. Kerana sifat wujud itu kita dah sebut dulu, itu ijma'u ahli millah, ijma' segala agama semua kata Tuhan tu ada. Tiba-tiba kita kata tiada, kafirun, kafir. Tu contoh tu. Yang lain-lain tu, yang sebelum tu lah, yang kita dah belajar macam-macam tu. Ataupun syak pada adanya Allah. Kita syak, ada ke tak Tuhan? Nak kata ada, aku tak nampak. Nak kata tak ada, siapa yang takbir dalam ni? Macam mana? Gana-gana tak dengar. La ilah itu. Bila disebut macam mana? Ketika hidup ke mati? La ilah. Dia gitu ya. Dia gini ya, kalau dia kosak tak main-main tak ada masalah. Dia terucap agama. Besok orang ni bertikai kata la ilah, jangan cakap la ilah, cakap benar. Dah kalau dia melatah gitu bukan kosak nak berzikir la ilaha illallah, tak ada masalah tu. Ni kalau dia kosak nak zikir la ilaha illallah, dia sebut la ilah ya, lah kadang main-main. Tu bahaya sikit ya.
Ni kalau terlatah tak ada masalah. Terlatah ni macam boleh. Terlatah, kalau terlatah kita sebut ayat Quran tak dapat pahala. Contoh kita terlatah orang gelentik kita pun qul huwallahu ahad. Kita baca tu dalam keadaan tak khosak baca Quran pun terlatah, tak ada pahala tu. Sama juga zikir tu. La ilaha terlatah. Ada khosak zikir? Tak ada khosak zikir, tak ada apa. Dalam kitab sebut orang yang terlatah sebut Quran. Bila terlatah sebut Quran. Bila sebut Quran tu dia khosak tak baca Quran? Tak ada khosak baca Quran, dia terlatah. Itu tak ada pahala bagi dia. Sebab dia tidak khosak baca Quran. Jadi tak ada apa lah. Qul huwallahu sajalah. Itu. Jadi nak dapat pahala Quran ialah qasak Quran, kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj. Sebab itu orang yang baca Quran daripada awal alif lam mim sampai qul a'udzu birabbin nas tak ada qasak Quran tapi qasak zikir, hanya boleh pahala zikir. Boleh. Dia tak qasak baca Quran, dia qasak zikir. Contoh perempuan haid lah. Boleh tak? Boleh. Sebab tergantungnya pahala Quran itu bila dia qasak baca Quran. Bila dia baca Quran tu qasak baca Quran. Bukannya qasak zikir, bukannya tak qasak langsung. Jadi kalau hak melatah tak qasak apa tu, zikir pun tidak, baca Quran pun tidak, dia terlatah. Tu tak ada masalah. Itu dalam Tuhfatul Muhtaj Syarhil Minhaj dalam bab Quran. Samalah qiyahlah zikir pun. Tapi kalau ada unsur tala'ub, bermain-main, tu bahaya. Bermain-main dengan zikir, batal lagi Quran, itu bahayalah. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, ataupun syak salah satu sifat daripada segala sifat Allah yang diijma' ulama atas sifat tu, seperti wahdaniyah dan lainnya. Apa yang ijma' ulama? Sifat wujud, sifat nafsiyah dengan sifat salbiyah. Tu ijma' ulama. Siapa ingkar Allah Ta'ala wujud, qidam, baqa', mukhalafah lil hawadith, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, hukum dia kafir. Tapi kalau siapa ingkar ma'ani, tak kafir, itu fasik. Sebab Mu'tazilah dia menafikan ma'ani. Siapa menafikan ma'nawiyah dengan makna Allah berkuasa, berkehendak, mengetahui, hukum dia kafir. Itu hak ijma' ulama' belakang. Seperti warnanya habis. Atau i'tiqad tiada jadi nabi bagi seorang nabi yang diijma'kan atas nubuwahnya, nubuwah nabi. Nubuwah ni kenabian lah. Ijma' ulama kata Nabi SAW tu nabi dan rasul. Tiba-tiba kita kata bukan nabi, hukum dia kafir. 25 rasul je lah. Cuma kalau kita detail sikit tu ada contoh Nabi Ilyas tak silap kan? Nabi Zulkarnain dengan Nabi Ilyas tak silap, dia khilaf sikit lah. Khilaf sikit lah. Dia khilaf dari sudut Zulkarnain tu Ilyas ke atau bukan Ilyas, orang sama ke bukan, tu khilaf sikit lah. Tu dalam sebut dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Tu khilaf tak apalah tu. Yang kita nak 25 rasul tu. Biasa 25 rasul ni ijma' lah sebab sebut dalam Quran. 25 rasul ni sebut dalam Quran. Bila sebut dalam Quran, qat'iyatul thubut. Bila qat'iyatul thubut mutawatir. Bila mutawatir sampai ingkar kafir. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tapi kalau lah rasul tersebut khilaf, contoh Khidir, Nabi Khadir alaihissalam, khilaf 3 pandangan. Ada yang kata dia rasul, ada yang kata dia nabi, ada yang kata dia wali. Kita pun kata dia bukan rasul, dia bukan nabi. Tak ada masalah. Sebab khilaf ulama. Macam itu juga Zulkarnain, ada khilaf kata wali, ada kata rasul, ada kata nabi. Kita pun kata dia bukan nabi, dia wali. Tak apa, tak ada masalah. Sebab khilaf. Tapi kalau ijma' kita ingkar, tapi habis. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, atau i'tiqad tidak ada hari kiamat dan tidak ada syurga dan neraka. Itu semua kafir belaka tu. Orang falsafah tak i'tiqad adanya kiamat, tak i'tiqad adanya hari kebangkitan, hukum dia kafir. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Iqtisadu fil I'tiqad. Al-Iqtisadu fil I'tiqad, Imam Ghazali sebut kafirnya pokok falsafah ni antaranya ialah menafikan hari kebangkitan. Atau i'tiqadkan manusia yang mati tidak dibangkit hidup kembali. Ni i'tiqad falsafah ni. Hukum ni kafir. Dan sebagainya daripada perkara-perkara yang diijma'kan adanya perkara yang diketahui akan dia akan perkara tadi daripada pekerjaan agama dengan darurah. Darurah ni tanpa fikir. Contoh mayang ni tanpa fikir, semua kata wajib, tiba-tiba kita kata sunat, hukum dia kafir.
Puasa Ramadan semua kata wajib, tak payah mikir dah, semua kata wajib, tiba-tiba kita kata makruh, haram, tu hukum dia kafir. Mengumpat, berzina, semua kata haram, tak ada yang terintah kata harus makruh, kita pun kata halal, harus bagi aku, hukum dia kafir. Habis. Kedua daripada tiga tadi melalui i'tiqad, ni kedua pula. Apa dia? Perkataan juga boleh menyebabkan seseorang itu murtad. Mana? Seperti berkata kafir kepada seseorang Islam. Mu ni kafir, ceng gitu. Walaupun melawak. Jangan melawak benda ni. Benda akidah tak boleh melawak benda lain. Mu ni kafir sungguh. Jangan. Kita kafir. Walaupun melawak sekalipun. Nahnu nahkum bil-zawahir wa nahnu natawalla bis-sarair. Itu kata-kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dinukilkan oleh Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah dalam Kubra Al-Yaqiniyah. Nahnu nahkumu bil-zawahiri wa nahnu natawalla bis-sarairi. Kami itu hukum zahir saja. Zahir nampak kafir lah, tapi dari sudut batin hati dia kami serah ke Tuhan. Tapi selagi mana kita tak nampak kafirnya dia, tak boleh kata kafir pada orang tu. Hukum dia kafir kita pula. Tu. Kemudian kata Musani rahimahullahu ta'ala, atau berkata Yahudi atau Nasrani kepada seorang Muslim, sama juga. Mu ni Yahudi. Tapi kalau katakan harga, tak ada masalah. Harga Yahudi, harga tak apa. Harga Yahudi, harga mahal. Yahudi harga, tak apa. Satu harga bukan orang Islam. Atau berkata lepas daripada Allah, yakni aku ni berlepas diri pada Allah, dengan mana aku ni bukan Allah Ta'ala duk kuasa atas aku dah. Itu hukum dia kafir. Atau aku lepas daripada sembahyang, dengan mana aku tak wajib sembahyang. Atau berkata aku tidak kena sembahyang. Tu semua kafir lah kau. Sebab ijma' ulama' sembahyang tu wajib. Atau berkata ia seorang aku ahli neraka. Masuk neraka. Belik aku. Aku ahli neraka, tak pasal-pasal. Atau berkata ia seorang aku lepas daripada Islam. Lepas ni murtad. Seseorang terikat dengan Islam, tiba-tiba dia kata aku lepas daripada Islam. Mana dia tidak terikat dengan Islam, maka hukum dia kafir. Atau berkata kepada patung-patung dan berhala-berhala itulah Tuhan orang kafir. Ni bahaya. Ni bila kita mandu melancong Penang ke mana, tu berhala Tuhan ni pun kafir. Bahaya. Nampak berhala, sepoi Tuhan Nepal. Jangan cakap gitu. Kafir dari perkataan. Murtad. Itu bukan Tuhan Nepal. Tuhan Nepal Allah Ta'ala. Nepal itu tu dia yang menjadikan dia Tuhan, bukannya dia Tuhan sungguh. Nampak macam patung Hindu tu sempoi tu macam 5 orang kat lima biji patung dekat dekat tempat ibadat dia tu. Kita pun kata sempoi Tuhan dia pun. Jangan gitu. Orang kata itu bahaya. Itu kita mengiktirafkan itu Tuhan dia. Tuhan dia Allah juga. Dia tu menganggap itu Tuhan. Padahal hakikat bukan Tuhan. Ni kata Musa ni, kalau mengatakan bahawasanya patung-patung dan berhala itulah Tuhan orang kafir, boleh jadi murtad. Tu kena belajar. Kalau tak tahu itu, nampak remeh ya. Hebat Tuhan dia pun. Bahaya. Perkeluar kalau tak sengaja tak apa, kalau sengaja kafir ya. Murtad. Kalau jahil tak boleh, tak dimaafkan. Sebab apa? Sebab ramai orang belajar, orang mengajar dah. Tak ada keuzuran bagi dia. Dia bukan duduk lautan, dia duduk dekat kawasan yang ada orang mengajar. Maka itu dia panggil kecuaian atas diri dia, tidak ambil tahu berkenaan fardu ain akidah. Tu bahaya tu. Ataupun dia kata membaca akan Quran dengan qasak bersenda-senda. Ni dia baca je lah, qul huwallahu ahad. Wa qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad. Qasak bermain-main, bukan dengan tak sengaja bermain-main, hukum dia kafir. Dan qasak menghina-hina akan dia akan Quran. Dia baca qul huwallahu ahad tadi tu, qasak dia menghina, hukum dia kafir. Atau berkata ia seorang aku berlepas daripada Al-Quran. Berlepas dengan mana? Aku berlepas daripada hukum-hukum yang sabit dalam Quran. Hukum-hukum yang sabit dalam Quran banyak yang qat'i, maka hukum dia kafir.
atau sebagainya daripada perkataan yang menentangkan kewajiban atau yang menghalalkan segala yang haram-haram atau mengharamkan yang halal-halal. Apa-apa saja perkataan yang menghalalkan yang haram, yang menghalalkan yang haram, yang mengharamkan yang halal, hukum dia kafir. Akhir yang ketiga daripada tiga, perbuatan. Perbuatan juga boleh seseorang tu murtad, seperti sujud kepada makhluk. Ini hukum dia kafir. Bila yang kata kafir ni sujud kepada makhluk dengan qasad ubudiyah, tu disebut dalam kitab Hasyiah Al-Bijirmi 'ala al-Iqna'. Tapi kalau dia sujud pada makhluk, bukan qasad dia sebagai hamba, hanya sujud semata-mata, hukum dia haram. Tak kafir lah, hukum haram. Yang kata kafir ni bila dia sujud tu qasad ubudiyah, menjadi hamba pada makhluk yang disujud tu, itu baru kafirun. Tu bahaya ni sujud ni. Dan menghinakan Quran dengan pijak atau menjatuh dan mencapak di tempat yang hina. Dia capak dalam tanda, dia pijak Quran tu sengaja. Kalau tak sengaja, lain cerita. Ni sengaja berlaku ni, hukum dia kafir. Tu perbuatan berlaku. Dan yang diluati, yang ni tempat yang diluati ni hina juga, lekeh. Demikian lagi hadis-hadis dan ilmu-ilmu syarah. Dia baling kitab Misbahul Munir. Lepas khatam dia pun Yahoo graduate. Graduate dia pun mana dia pun tanda. Hukum dia kafir. Buat apa dia ilmu syarah? Bahaya oi. Kalau jaya ni nak khatam ni minggu depan ni. Minggu depan khatam ni. Tu baca laju berapa dah ni? Bermula orang yang mengerja dosa besar. Wallahu taala a'lam. InsyaAllah lah tahun depan dah, minggu depan habis lah kot. Tak ada apa dah minggu depan tu, khatam dah, tak ada masalah dah. Minggu depan khatam. Lepas tu kita akan sambung kitab lain pula, kitab fiqh, namanya Wishahul Afrah. Wishahul Afrah, kitab fiqh yang bahaskan bab taharah dan sembahyang sahaja. Dan kitab tu tebal lah sikit. Tebal. Tapi berkaitan taharah dan sembahyang sahaja. Ya fiqh ni biasanya sembahyang, taharah, puasa, zakat, haji. Hak ni taharah dan sembahyang sahaja. Kita bagi kejap hak tu. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.